Sekarang sekarang orang dah tahu apa ni fisioterapi kan. Masa dulu dia orang tanya, "Oh, kau kerja yang masaj tu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke podcast Rakam Dunia episod yang ke-8 bersama dengan tetamu istimewa kita, saudara Paresh Subramaniam. Okay, Paresh, how are you? Terima kasih kerana sudi hadir. Thank you. Jauh drive daripada Bukit Jelutong sampai sini 1 hour. Sejam saja. Sejam Okay, terima kasih. Sampai juga. At least sampai lah kan. Okay, so currently bagaimana, how you feel dengan kehadiran masuk dalam podcast? Sebelum ni you pernah show up dengan mana-mana podcast kan? Ini yang kali ketiga I dah buat banyak podcast dalam 7 tahun di corporate wellness industry ni. Banyaklah podcast kita buat dalam BFM. Kita buat podcast di dengan U-Mobile. Mobile ada baru-baru ni Crouching Tiger, Hidden Dragon ada kita buat satu more to business based podcast lah. Business based podcast. Betul. Itu memang dia punya slogan ke macam mana, ataupun dia punya konsep lah? Dia punya konsep memang business based. Dia akan interview entrepreneur dengan industri-industri yang kepelbagaian lah. Okay. So sebelum kita nak masuk dalam topik kita pada hari ni, topik kita pada hari ni adalah berkenaan dengan kesihatan dan kesejahteraan. Kesihatan dan kesejahteraan rakyat ataupun penduduk ataupun pekerja dalam Malaysia lah. Right, so sebelum kita nak masuk dalam topik tersebut, kita nak berkenalan jugalah dengan kita punya guest pada hari ni. Betul. Saudara Paresh. So bila saya tengok you punya LinkedIn profile, right, you start bekerja since 2012, right? Okay, you start bekerja daripada 2012 dan saya nampak you consistent, you tak pernah beralih keluar daripada arena ataupun industri kesihatan dan kesejahteraan. Saya tengok you merupakan certified physiotherapist. Physiologist apa Yang tu yang lain. Itu lain Okay, physiotherapist. And then you merupakan nutrition specialist. Kemudian you adalah wellness coach dan juga trainer. Right? So itu adalah satu jalan yang panjang tu. So tell us what happened. So I think I begin in a humble beginning daripada Alostar Kedah. Okay. So I live in a family. Bapak saya coach. Okay. So dia coach hoki. My family semua diorang di arena hoki ni banyak bersumbang lah ke arena hoki. So I grow up in a coaching environment. So my uncle was an Olympian. He played Olympics. So while growing up ni, I banyak tengok lah macam mana kita boleh coach orang untuk tolong orang. Okay. So that really inspire me lah. So untuk jadi seorang fisioterapi masa tu. Okay. So ingat nak ikut team pergi. Kalau nak travel overseas tu senang lah sikit kan, nak ikut team kan. Tak yalah masuk dalam team yang supporting team apa panggil dia? Supporting team ke tu? Kalau yang yes, betul. So supporting team macam kita buat background punya work lah. So kalau recovery ke injury yang ke, macam orang bawa ni bawa. Yelah, kalau referee tube tu kita yang masuk lah. Ada lah untuk apa, time untuk gambar semua kan. Clever sikit. So I started macam tu. I masuk buat fisioterapi masa tu kat Masa University. Okay. So bila I join fisioterapi tu, banyaklah ada opportunity yang datang daripada situ. So I was a national empire. I was a national hockey empire at that time. Banyaklah pergi ke Padang semua. So that's one thing. Kedua ni I banyak buat CSR bila I student. So I banyak ajar bola untuk autism kids di Universiti Melaya. Nice. So kita guna movement patterns untuk ajar dia orang atau reduce dia punya trigger. Because dia orang banyak trigger kan. So guna movement pattern dengan fitness untuk tolong dia orang tidur better, less trigger. So I started off macam tu. Lepas tu bila habis graduate tu, masa tu fisioterapi orang panggil kita masas punya orang. Yeah. Dia tak kenal. Back then. Betul. Sekarang sekarang orang dah tahu apa ni fisioterapi kan. Masa dulu dia orang tanya, "Oh, kau kerja yang masaj tu." So masa tu first job I masa 2012 saya ingat. 2012 tu bila keluar graduate tu 900 je basic.
Kerja sebagai fisioterapi. So I ingat masa tu I kerja di sebuah hospital. I tak boleh sebut hospital apa. Okay. Very depressing lah environment hospital tu. Because kadang-kadang kita treat patient, kita nak progression, tapi government hospital kita tak boleh lama treat dia orang sekejap, lepas tu ada patient baru kan. Kita kena bagi keluar bed tu. So kalau you tak serius, dalam berapa hari dia akan check you out already from the hospital. Yes. So kita tak boleh nampak banyak progression untuk patient kita. Lepas tu banyak set punya case lah, macam ibu bapa seorang, ada anak. So I tiap-tiap hari I balik, I pun sedih lah. Sebab you tak dapat fully tolong diorang. Betul. And also the most important thing dalam fisioterapi ni, you nak tengok progress. Bukan untuk you fully fit ke apa, you nak tengok progress. So kalau you progress pun you tak dapat, you memang sedih lah. Hari ni you tengok patient tu, esok patient dah tak ada. Betul. And the progress tu pun took time juga kan. Betul. Especially kita masa dulu, kita banyak, kalau Malaysia ni dalam hospital, banyak kita tengok patient stroke dengan cardiovascular disease. So kita banyak buat stroke punya case. So stroke punya case, dia first 72 hours banyak penting untuk stroke punya patient. Tapi kita di Malaysia ni, kalau 72 hours gini, kita cakap tak payah gerak, baring, you rest. Tak boleh. Kalau you ada stroke, first 72 hours you kena start mobilize, you kena start buat exercise sikit, stretching sikit. So dia konsep dia pun agak salah lah, I boleh cakap kan. Untuk kefahaman masyarakat ni, podcast ni, untuk stroke ni, kadang-kadang kita boleh dapat satu paraplegic, which means satu fungsi, satu limb ni semua tak boleh gerak. One side. One side. So what we need to do is, the one side kita kena train. Lepas tu the other side you need to train more untuk bagi support. Kan you want to support your daily mobility semua, you kena strengthen banyak. So kita banyak tengok patient tak buat apa-apa dengan dia punya exercise, and then they just baring, so dia jangan jadi keras. Itu yang dekat first 72 hours tu lah. Betul. Dia punya terms apa lah, Paresh? I mean untuk parts tu dia paraplegic. Paraplegic. So I think we see a lot of patient in stroke punya cases. So stroke punya cases first 42 hours, lepas tu post recovery banyak panjang. So you kena ada support, you kena ada orang dengan you yang caring, faham macam mana untuk tolong you, you punya emosi. Just imagine, you hari ni you boleh gerak, esok you tak boleh gerak. So you akan jadi frustrated. Kan? So you kena ada orang yang support moral support. Yes, betul. Because macam Daniel cakap, moral support tu amat penting bagi stroke punya patient. Ya tu. So kita banyak tengok patient macam tu, lepas tu balik kita cakap, macam mana kita nak bagi dia orang free treatment ke, atau nak jumpa dia orang kat rumah ke. So all this kan build up, and then it got me very depressed lah working in a hospital environment. So I pun resign. I ada kawan tu masa tu, dia kerja kat Celebrity Fitness. Dia kerja kat gym. Dia cakap dengan I, kalau you nak happy kau datang gym. So masa tu I pun pergi interview lah. Interview dengan gym, semua. Lepas tu baru I tahu kerja dengan gym bukan you kerja sebagai fitness trainer saja, tapi you buat sales juga. Betul. It's a sales based industry. So basic korang, tapi commission banyak. You kena kerja lah. So that's how I jump into the fitness industry. Time ni dah dekat KL dah? Betul, dah dekat I think back then I was travelling balik Kedah, and also in KL I was also doing some work in Kedah as well. But I think the opportunity in KL ni lagi banyak lah masa tu. Dalam kita punya health and fitness industry ni, KL you boleh tengok, boleh kerja kat hospital, klinik pun boleh, you nak kerja kat gym pun boleh. So banyak lah opportunity. So I pun started my first job at Celebrity Fitness Bangsa Village sebagai personal trainer. Masa tu gaji pun tak banyak. So kita, kalau gaji ni gaji dengan passion ni kita kena balance lah. Mana kita nak. So that time I choose passion first, gaji later. So first 6 months memang suffer lah, kerja kat
kat KL 1,200 memang suffer lah. You know, you bayar sewa pun dah berapa dah kan. Betul. So that's how I started. Tapi it really helped me to build myself. And then banyak lagi opportunity lah. At the same time masa tu I pun kerja dengan OBC, Original Bootcamp. So pagi Original Bootcamp dia dia amat awal. Right? Betul, pukul 6 pagi dia start training. Yes. Original bootcamp ni macam mana? Dia bootcamp outdoor training. Outdoor training. Sampai sekarang ada lagi, betul? Ada lagi, Dekat ada MCOP, lagi. depan MCOP Mall. Betul. Wow. Sekarang dia orang rebranding ke Boleh Fit. Boleh fit. Boleh Fit. So Okay. dia dah rebranding. So masa tu I pun kerja lah. Awal pagi kerja bootcamp, lepas tu masuk kerja Celebrity Fitness. So dua kerja lah, part-time. Hustling kan. Gila. Hustling ini early time punya hustle kan. Okay. Have to. Boleh tercabut sendi tu. Yeah. Betul. So kerja macam tu. So Celebrity Fitness ni kita tengok klien kita. So kita kalau klien banyak, kita kerja sampai malam. Sorry Paresh. So waktu ni bila you dekat KL, you seorang-seorang ke ataupun ada saudara mara ke? Sorang-sorang. Memang alone lah. Ya, memang alone. Okay. Lepas tu I think based on my family background, I tak banyak lah campur dengan saudara I. Because you know, I had issue in my family. Because my brother so is an issue lah previously. Okay. So I also tak berapa close lah dengan family member yang kat sini in KL. So sorang-sorang lah dengan kawan-kawan. Orang cakap ni kawan fitness ni macam kawan rapat betul. lah, right? Sweat together, work together. So dia jadi lagi rapat lah. So okay, so maknanya pagi you kerja Original Bootcamp and then you kerja Celebrity Fitness. Yes. And then begitulah kehidupan you. Begitulah 6 days a week kita kerja. Wow. And then Sunday saja rest. And then during weekend I kerja Viper Challenge. Dah masa tu ada Viper Challenge. So I kerja untuk weekend, buat event untuk Viper Challenge. I ni bila I ambil kerja ni, I ingat satu je. Kita boleh belajar daripada kerja ni tak? Betul. Masa kita muda lah. Betul. Itu paling penting. Yeah, because I tengok ramai sekarang nak kerja tapi diorang nak pick kerja diorang. Okay, it's not a wrong thing kalau you nak choose ke pick. Tapi you kena ingat satu je. Kerja ni you boleh belajar tak? Betul. Okay. Bagi kau pelajaran tak? Okay. Lepas tu lagi satu amat penting ni, bila masa tu ada banyak mentor dengan coach yang bagus. So diorang banyak tolong I macam mana guide I untuk macam mana crowd control, macam mana bagi coaching, queuing, macam mana buat program file semua. So I masa tu I tak berapa tengok pasal gaji lah. I fokus I boleh belajar, I boleh grow kat sini. Lepas tu dulu I very panas baran. Okay. So sikit-sikit nak gaduh dah. I think bukan tu je. Bukan you seorang je. Untuk tak umur mature. tu kan. Dia tak mature lagi kan. Okay. So kita banyak fikir pasal kena laju, kena apa, kena grab the opportunity. Tapi bila I reflect balik ni, banyaklah pelajaran yang I boleh ambil daripada masa kerja tu. Okay. So sampai selepas daripada benda yang orang kata tu yang betul-betul susah lah. Maksudnya pagi Original Bootcamp. Lepas tu siang dah tengah hari sikit Celebrity Fitness. And then weekend Viper Challenge. Betul. Okay, selepas daripada pelajaran yang you dapat daripada pekerjaan-pekerjaan ni, and then you terus beralih arah kepada keusahawanan. Right? Betul, Sebab kali terakhir you resign adalah waktu tu GM you General Manager yes. dekat Celebrity Fitness. NU Central, yeah. NU Central. New Central. Yes. Kemudian you masuk dalam bidang keusahawanan. Betul. What happened at that time, Paresh? Okay, so bila I kerja kat Celebrity Fitness, I get promoted very fast lah. So I was a trainer, team leader, and then I became a fitness manager, lepas tu assistant manager, lepas tu general manager. So bila I kerja kat sebagai general manager, satu-satunya KPI yang kita ada sebagai general manager tu cancellation. So kalau you nak cancel tu, I akan cakap, Nabil, kenapa you nak cancel? Janganlah cancel. Kita bagi you personal training. So yang tu KPI general manager. Cancellation rate. Retention rate. Betul. Okay. He got it spot on. Yeah. Dia memang best student. Ramai episode ni. So retention rate. So kita kena cakap lah dengan member yang angry, yang member yang nak cancel. Kita kena
kita masa tu ada satu word, convince or confuse. Okay. Convince or confuse. So confuse ni bukan macam tipu orang. You confuse orang because you want them to be better on that self. Okay. Because one of the things I believe dalam fitness industry ni, kalau I boleh convince you untuk or confuse you untuk beli satu package ni untuk kebaikan you saja, untuk kebaikan kesihatan you saja. Lepas tu dulu kita punya package bukan macam sekarang, kan? Kita punya very affordable dulu. So kita akan plan untuk client, okay, this phase apa you nak achieve. So kita go on based on outcome. So coming back to the story, so kalau you nak cancel, kita memang akan cakap dengan you. I realise 3 things. One, people still cancel their membership. Okay. Because of 3 things. Number one, kita tak ada masa. Okay. Alright, kita kalau you kerja kat corporate, malam ni I suruh you pack your bag, pergi drive 1 jam ke Bangi untuk buat gym, memang tak sampai. Balik kerja pun dah penat. Ya, betul lah. Mesti singgah kat mamak punya. Tarik satu, okay, selesai. balik. Okay, lagi convert kan. Tapi the worst dia singgah drive thru lah. Lagi macam-macam lah boleh order. Ya, betul. And orang tak nampak. Boleh suruh. Yeah. So first thing is people don't have time. Okay. Tak ada masa lah untuk pergi gym semua. Number 2 is people don't know what to do. Orang sign up gym. Actually gym ni kita provide facility saja. Yeah, dia DIY concept. Yes, they actually, ramai orang ingat, oh, I nak lose weight, I sign up on a gym. Okay. Yes, it's good. It's a first step. Tapi bila you sign up tu, you kena fikir, ini adalah facility, bukan service. Okay. Right? So service ni fitness classes. Dulu tak ada ramai yang buat fitness classes. Sekarang baru ramai yang buat fitness classes. So orang yang pergi gym, kalau kita tengok dalam setahun tu dia guna treadmill yang sama je. Sebab tu kalau newbie masuk gym itu je dia tahu. Yelah, treadmill. yeah. Dia tak tahu. Dia tak sekali datang dengan personal trainer Tak ada. Facility sahaja. Facility saja. Okay. Dengan dulu adalah dia orang bagi kelas-kelas macam Zumba. Tapi bila you nak achieve result ni, okay, bila you start tu you boleh buat Zumba semua, tapi as the time go, you pun result pun dah plateau. Betul, kan. dia dah tak betul. sesuai. Dia kena intense lagi. Yes, dia kena change dia punya program. So kalau you punya pengetahuan tu limited, you guna gym, you guna treadmill yang sama je lah untuk 1 tahun tu. So after certain time, you pun fed up. Tiap-tiap hari I put in effort, I diet Tak ada semua, apa pun. tak ada apa pun, nampak sama je. Lepas tu kawan pun kutuk, kau asyik pergi gym buat apa ni? Right? So number 2 is people don't know what to do. Okay. Alright. And then number 3 is people don't have money. Right, masa tu kita tengok gym membership 150, 170. Sekarang dah 200 lebih dah. Betul, kan. kalau fitness first 230 something. 230 lebih dah. So I think cost is also an issue because orang have the mentality, I pergi gym, I bayar 200 lebih atau 100 lebih, I boleh change my lifestyle. Actually no. You need to have some knowledge. You need to maybe engage with a trainer, a coach, atau panggil kawan, hey, please teach me how to use the equipments. So people don't have money. So these are the 3 things that I encounter lah masa buat cancellation tu. So that is how I came up with the idea, why not bawa fitness dengan wellness ke tempat kerja. Why tempat kerja? One question we got to ask ourselves, mana kita spend most of kita punya lifestyle? Tempat kerja. Tempat kerja lah. Ya. Selain daripada tidur tu, kita kerja lah. Kan? Betul. That's the most place. I mean the most time we spend is at the workplace. So I think to myself, what better place to bring health and wellness ke tempat kerja? Okay. And get the company to pay for it. So you no need to pay for it, the company pay for you, right? So at least the company look after their staff as well. Same time, they also benefit from their medical insurance, their productivity and all. So it's a win-win. So that's how we started. And bila kita start tu, I yang dulu pakai short pants, pakai kasut, pergi ajar lah kelas ke corporate. So 1 hour, 2 hours class. Lepas tu kita convince instructor, I bayar you
lesser rate, tapi you join lah. Yang ni good initiative yang kita buat untuk ajar fitness classes. So we started ajar fitness classes in 2016 in Malaysia. So we will go to the company, we will set up our equipment and we start teaching the fitness class. Time tu industri masih fresh lah. Masih very very fresh. Memang baby lah. Maybe baby dengan I think that time don't have Anytime Fitness, boutique studio pun tak ada. Betul. Sekarang butik studio paling banyak. Paling banyak. At PJ tu je saya rasa berapa ratus butik studio. Betul. Apa tu sekarang ni yang baru masuk Pilates Pilates. Yes, Pilates cara pronounce dia. Pilates. Okay. Pilates. So kalau you tengok fitness industry ni, dulu bila start fitness industry ni, you tengok dia punya size punya gym banyak besar. 33,000 square feet macam California Fitness dulu atau Jackie Chan Fitness kat Mid Valley kan. 33,000, 35,000. So the bigger the better. Betul. Dulu dia Back start then macam lah, tu back then. Lepas tu dia orang ingat actually we should not do this concept, we should have it more convenient. Mungkin 2 kilometer kita boleh ada satu gym. So that's where they started and say, hey, kita boleh branch out fitness industry. So fitness industry became like, okay, every couple of kilometer you boleh tengok satu gym, a big box gym, tapi it's much more smaller in size. Sebab tu Anytime Fitness ada banyak branch Yes, betul. So Anytime Fitness dia gunakan zone. So you boleh beli satu zone, lepas tu you set up you punya gym. So that is how it really got into the smaller concept of gym. Lepas tu ramai yang kerja kat fitness industry yang gaji dah banyak, suddenly tukar kan, dia punya industry become smaller gym, more convenient. So ramai yang leave industry ni. Yang leave industry ni dia orang start buka butik punya studio. That's why you see a lot of boutique studio suddenly pop up. So dia orang ikut kepakaran sendiri. Dia orang buka lah. Kalau I good in Pilates, I buka Pilates. I good in Zumba, I buka studio Zumba. Kalau good in spinning, buka spinning studio. Tapi pendapat you kan, macam mana dengan perkembangan fitness industri ni? Adakah ia berkembang secara sihat ataupun you rasa macam ada something wrong? I think for now it's very healthy. Because the competition is quite high. But there is juga monopoli lah. Kalau you tengok Fitness First dengan Celebrity Fitness, Chi Fitness, Fire Studio, semua satu owner je. Celebrating and Fitness First saya tahu satu owner, tapi yang semua lain tu tak satu tahu. owner. Serious lah? Yes, all one owner. So I think kalau you tengok kat Malaysia ni, big box gym lah. Sekarang ada banyak dah, macam Live to Fit, ada 24 hours, Believe Fitness, Celebrity Fitness, Fitness First. Tapi you tengok ada monopoli sikit in terms of the ownership. Tapi the reason why kenapa dia rebrand kepada benda-benda lain adalah untuk target different market segment lah. Dia tak ada rebrand. Dia guna brand yang sama tapi dia beli. So they buy over. Okay. Alright, untuk itu kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini bersama Paresh Subramaniam.